Salam sejahtera, anda bersama saya Rizal Zulkafli dan ini Awani Global. Tahun 2020 adalah tahun perbincangan berkenaan dengan kesihatan awam akibat COVID-19 dan pelbagai perkara telah kita pelajari daripada kerjasama antarabangsa kepada bagaimana sesebuah negara bertindak untuk menguruskan pandemik COVID-19. Untuk membincangkan lebih lanjut berkenaan dengan tahun 2020 di mana kita pada ketika ini dan juga bagaimana kita boleh pelajari daripada apa yang berlaku pada tahun ini serta bagaimana kita bergerak ke hadapan ke tahun 2021. Kita bersama Dr. Kor Swee Keng, pakar kesihatan awam. Doktor, pertama sekali, Dr. CEO Pfizer beri amaran kerajaan harus pilih kumpulan yang sesuai untuk terima dos vaksin awal atas nasihat pakar, dan kerajaan jangan buka ekonomi terlalu awal akibat berita vaksin ini. Siapa yang harus terima dan juga bagaimana harus kita buat keputusan ini kerana dilihat daripada negara kepada negara berbeza. UK telah luluskan vaksin daripada Pfizer dan juga BioNTech, maka Amerika Syarikat masih lagi menunggu, EU pula menunggu sehingga mungkin tahun hadapan, Australia pula mungkin akan menilai tahun hadapan. Pendapat dan juga pandangan doktor. Rizal, pertama sekali, penciptaan vaksin ini merupakan satu kejayaan yang sangat besar dan sangat bermakna untuk manusia sejagat. Kerana pada pertama kali ini kita ada vaksin mRNA ataupun messenger RNA. Kejayaan ini merupakan satu berlandaskan prinsip-prinsip di mana para saintis diberikan peluang dan dana yang mencukupi dan juga sokongan dari segi politikal dan ekonomi untuk menjalankan penyelidikan mereka sampailah kita ada vaksin yang pertama mRNA untuk manusia sejagat. Tetapi sekarang vaksin ini dipindahkan ke tangan regulator ataupun mereka yang membuat kelulusan untuk vaksin ini dan juga policy maker ataupun pembuat dasar seperti polisi-polisi kerajaan dan sebagainya, dan juga di tangan pekerja petugas barisan hadapan dari segi kesihatan. Maka keputusan-keputusan seperti kumpulan mana, golongan mana yang patut menerima vaksin yang pertama, dos-dos yang pertama tu amatlah penting kalau dia dibuat dengan dari segi bergambling tenaga di antara pembuat dasar di dalam kerajaan dan juga rakyat jelata. Misalnya di negara Amerika Syarikat pada masa sekarang, CDC ataupun Center for Disease Control telah pun membuat satu recommendation kepada kerajaan Amerika Syarikat untuk mementingkan golongan yang berada di dalam long-term care facilities ataupun rumah orang tua, di nursing homes di Amerika Syarikat telah mengalami lebih kurang 100,000 ataupun lebih daripada 100,000 orang telah meninggal dunia akibat COVID. Berdasarkan prinsip epidemiologi, maka kita haruslah memelihara ataupun melindungi golongan yang lebih berisiko tinggi. Di Malaysia pula, unjuran buat masa sekarang adalah daripada jawatan kuasa akses kepada vaksin yang ditubuhkan di antara Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi dengan Kementerian Kesihatan. Unjuran mereka adalah golongan pertama yang harus diterima tu adalah petugas kesihatan barisan hadapan, kerana walau macam mana kita belikan vaksin tersebut pun adalah penting untuk kita memberikan kepentingan kepada golongan yang lebih berisiko tinggi. Jadi keputusan untuk mana golongan yang lebih berisiko tinggi itu bergantung pada negara ke negara, Rizal. Dan doktor, kita melihat kepada bagaimana komunikasi maklumat sangat penting pada tempoh 2020 untuk menyampaikan maklumat berkenaan dengan COVID-19, berkenaan dengan langkah-langkah untuk mengawal penularan COVID-19. Pendapat pakar tersebut dan juga ramai ada pihak yang mempersoalkan kualiti keselamatan vaksin ini dan kewajaran soalan ini ditanyakan pada ketika ini dan fungsi komunikasi dalam public health ataupun keselamatan dan kesihatan awam pada tahun 2020. Bagaimana doktor melihat peranan dan fungsi tersebut terutama ketika kita akan mendapat vaksin dalam bulan-bulan mungkin suku tahun akan datang? Saya ingin membuat ulasan dari tiga segi, Rizal. Segi pertama tu, apakah matlamat komunikasi? Matlamat komunikasi untuk menyampaikan maklumat yang benar, sahih dan juga boleh menimbulkan keyakinan dari di dalam hati rakyat tentang penerimaan ataupun sistem ataupun program pelalian yang akan dijalankan dengan vaksin COVID ni. Matlamat komunikasi adalah untuk memberi keyakinan. Kalau kita nak beri keyakinan, bukan sahaja komunikasi, maka kita perlu meneliti cara vaksin ini akan diluluskan. Yang ulasan yang saya kedua adalah
pelbagai cara untuk kita menimbulkan keyakinan dari segi rakyat jelata untuk pemberian vaksin ini. Buat masa sekarang dari segi saintifik, vaksin ini telah pun melalui ujian ataupun kajian dalam lebih berpuluh-puluh ribu orang telah pun menerima vaksin ini. Kalau kita tengokkan vaksin Pfizer dengan vaksin AstraZeneca dengan vaksin Moderna, berpuluh-puluh ribu orang sudah pun menerima vaksin ini dengan kadar keselamatan yang sangat tinggi. Kalau kita bandingkan dengan ujian-ujian ataupun penyelidikan vaksin-vaksin di zaman-zaman yang dahulu sebelum COVID ni, biasanya tidak sampai berpuluh-puluh ribu, dan kalaupun sampai berpuluh-puluh ribu, dia sampai berpuluh-puluh ribu dalam jangka masa yang sangat panjang, mungkin 10 tahun. Tapi dalam masa 10 bulan, kita pun telah menguji vaksin ini dalam berpuluh-puluh ribu orang dan kadar keselamatan itu sangat tinggi. Ulasan saya yang ketiga ni untuk menimbulkan keyakinan, maka kita haruslah meneliti juga cara vaksin ini diluluskan. Kalau kita tengokkan di negeri United Kingdom yang semalam baru meluluskan untuk emergency use ataupun kegunaan kecemasan vaksin Pfizer itu, adakah wajar yang tu terpulanglah pada budi bicara dan juga pendapat orang-orang yang lain, tetapi pelbagai agensi kerajaan termasuk Ketua Pengarah Kesihatan kita Tan Sri Dr. Noor Hisham telah pun menimbulkan persoalan bahawa kemungkinan proses untuk meluluskan vaksin tersebut, kita tidak bolehlah terlalu cepat. Kita harus pantau supaya kita betul-betul yakin, supaya rakyat Malaysia juga yakin. Dan akhirnya Rizal, hari ini keluar laporan bahawa 3 bekas Perdana Menteri, Presiden Amerika Syarikat iaitu George W. Bush, Bill Clinton dengan Barack Obama telah pun mengeluarkan kenyataan bahawa mereka bertiga sanggup dan akan menerima vaksin tersebut secara awam di depan kaca televisyen. Kepimpinan melalui teladan ini juga penting untuk menimbulkan keyakinan rakyat jelata di Malaysia untuk menerima vaksin tersebut. Bercakap berkenaan rakyat jelata, walaupun selepas NPRA dah luluskan vaksin ini, bila agaknya rakyat biasa di luar sana di Malaysia akan terima vaksin ini? Bagaimana untuk kita pastikan bahawa keputusan siapa dapat, siapa tak dapat ini bebas daripada pengaruh politik, wang ringgit, kepentingan masing-masing? Jawapan yang pendek dan ringkas untuk rakyat jelata bila mereka akan terima vaksin tersebut mungkin di hujung tahun 2021 ataupun lebih kurang tahun 2022. Kenapa? Kerana pembekalan vaksin ni daripada syarikat Pfizer katakan sahaja harus diedarkan kepada seluruh dunia, dan Pfizer walaupun kita telah menempah 12.8 dos, 12.8 dos tu cukup untuk 6.4 juta rakyat Malaysia, tetapi dia akan sampai secara berperingkat. Maka peringkat pertama kita harus utamakan golongan yang lebih berisiko tinggi, peringkat kedua kurang berisiko tinggi dan sebagainya. Bekalan vaksin tu walaupun secepat mungkin pun tidak akan sampai di negara Malaysia pada masa yang terdekat. Jadi kita tengokkan rakyat jelata yang biasa mungkin akan menerima vaksin lebih setahun daripada sekarang. Mengenai tentang subjek golongan mana yang perlu menerima dos vaksin tersebut, Jawatankuasa Jaminan Akses Vaksin ataupun JKJAV yang telah pun saya terangkan tadi dianggotai ataupun diketuai oleh Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi dan juga Menteri Kesihatan ini akan mengeluarkan satu roadmap ataupun peta jalan untuk kita tengokkan golongan mana yang akan menerima vaksin tersebut. Jadi beberapa kriteria untuk kita membuat keputusan tersebut adalah nombor 1, tahap risiko. Nombor 2, kepentingan golongan tersebut kepada negara Malaysia. Seperti golongan petugas barisan hadapan, kita boleh katakan lebih tinggi kepentingannya pada zaman pandemik bergantung daripada petugas bukan kesihatan dan bukan barisan hadapan. Inilah antara 2 kriteria yang terbesar. Kriteria yang lain merupakan kriteria seperti kriteria saintifik, seperti siapa yang boleh menerima vaksin itu secara selamat, sebab vaksin itu mungkin ada kita panggilkan contraindication. Misalnya ibu mengandung tidak boleh menerima vaksin tersebut. Untuk vaksin Pfizer buat masa sekarang tidak cukup data untuk mereka yang berumur kurang daripada 12 tahun walaupun kajian sedang dijalankan, dan golongan-golongan tersebut kita harus melindungi mereka secara melindungi golongan yang berisiko tinggi dahulu. Itulah kriteria-kriteria yang Rizal.
Okey, dan doktor, terdapat pelbagai vaksin yang sedang dibangunkan, diuji pada ketika ini, dan juga bagaimanakah proses membuat keputusan tentang vaksin mana yang mungkin dari segi individunya, adakah saya mempunyai pilihan vaksin mana yang saya ingin terima, tidak ingin terima, ataupun bagi pendapat individu doktor sendiri, adakah doktor akan terima mana-mana vaksin yang diberikan kepada doktor? Dan bagaimana ini harus diterangkan, dan juga kuasa otonomi individu tersebut sendiri? Rizal, soalan ni saya akan jawab dalam dua bahagian ya. Bahagian pertama, kalau kita tengokkan dari NPRA ataupun Agensi Pengawalan Regulatory Kebangsaan ataupun di Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun di Kabinet Kerajaan Malaysia, tiga-tiga bahagian ini akan membuat keputusan untuk memilih vaksin mana. Buat masa sekarang Malaysia dah ada perjanjian dengan Pfizer, tetapi kita masih berada di dalam peringkat perbincangan dengan 10 ataupun 12 lagi syarikat vaksin. Strategi ini kita boleh panggilkan hedging, ataupun kita mencari vaksin sebanyak yang mungkin daripada pelbagai sumber, kerana kalau kita bergantung pada satu syarikat sahaja, bekalan tu mungkin tak cukup. Nombor dua, kita mungkin terasa terperangkap kalau syarikat tu tiba-tiba dah naikkan harga, kita tak ada pilihan lain. Nombor tiga, memang ada pertandingan seluruh dunia untuk mendapatkan vaksin. Jadi strategi kerajaan Malaysia untuk membuat perbincangan dengan pelbagai syarikat itu memanglah strategi yang sangat bernas. Tetapi akan tiba satu masa kita akan membuat keputusan vaksin mana yang kita akan pilih. Saya kemukakan 4 kriteria untuk kita buat pertimbangan. Nombor 1, keselamatan. Jadi data untuk vaksin tersebut mestilah selamat. Nombor 2, mestilah berkesan. Kalau boleh setinggi-tinggi 90%, 95% keberkesanan vaksin tu. Selamat, berkesan, sangat penting. Nombor 3, kita panggil cost effectiveness, ataupun kenalah murah. Kita tak bolehlah bayar RM10 untuk vaksin yang tak berguna. Kalau tak berguna sangat, kalau boleh kita nak kurangkan harga tersebut. Yang tu 3 kriteria yang penting. Kriteria yang keempat tu, kriteria dari segi macam manakah, bagaimanakah kalau kita berbincang dengan satu syarikat itu, syarikat itu mampu menolong industri vaksin di Malaysia, sama ada dari segi penyelidikan ataupun untuk meningkatkan lagi kebolehan rakyat Malaysia ataupun syarikat di Malaysia untuk menghasilkan vaksin yang halal dan juga mungkin boleh dieksport kepada Asia Tenggara ataupun di negara-negara lain. Inilah 4 kriterianya. Bahagian kedua jawapan saya secara ringkas, Rizal, berkenaan dengan otonomi rakyat jelata untuk menerima vaksin ini. Dan pada dalam hal ini kan, saya ingin menggalakkan rakyat Malaysia, sekiranya NPRA sudah pun meluluskan vaksin ini, kita haruslah berasa lega hati bahawa tahap piawaian untuk NPRA adalah sangat tinggi, dan saya dan rakan-rakan saya juga bersetuju dengan saranan dan juga statement yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi dan juga Perdana Menteri, yang telah menjamin bahawa NPRA akan bebas daripada pengaruh politik, pengaruh keuangan dan sebagainya di dalam keputusan mereka. Jadi segala-galanya kita boleh katakan bergantung pada NPRA. Sekiranya mereka luluskan, saya rasa kita harus berlega hati. Okey, dan Dr. Koh, kita akan berehat seketika selepas ini. Kita ingin bincangkan berkenaan dengan apakah pengajaran yang kita boleh pelajari dari tahun 2020 serta bagaimanakah kita bergerak ke hadapan dengan pengajaran tersebut, dan apakah yang kita boleh jangkakan daripada tahun 2021 daripada segi trend kesihatan awam. Kita akan berehat seketika, kembali selepas ini. Dan bertemu kembali, kita bersama dengan Dr. Koh Swee Keng, pakar kesihatan awam, membincangkan berkenaan dengan tahun 2020 serta cabaran kesihatan awam. WHO terus gesa agar fokus kepada penyakit-penyakit lain, rawatan penyakit lain tidak diberhentikan di tengah rawatan dan juga kawalan COVID-19. Doktor, apa 3 pengajaran utama yang doktor boleh berikan secara ringkasnya berkenaan dengan kesihatan awam tahun 2020 ini? Saya setuju dengan saranan dan kesaan daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Kita boleh mula kat sana. Boleh saya tambahkan 3 lagi ya, Rizal minta izin. Nombor 1, pengajaran daripada tahun 2020 adalah kesihatan itu sangatlah penting. Kalau kita tengokkan sistem ekonomi ataupun sistem pembangunan di negara-negara Asia Pasifik dan Asia Tenggara, biasanya kita tengokkan kepercayaan kita lah ya,
pembangunan dulu, pembangunan dari segi ekonomi, baru selepas itu kita akan mementingkan kesihatan. Tetapi buat masa sekarang kita terutamanya tahun ini kita boleh tengokkan bahawa kesihatan itu penentu untuk pembangunan ekonomi, bukan pembangunan ekonomi penentu untuk kesihatan. Dalam pada itu, kita haruslah meningkatkan lagi pelaburan untuk sistem kesihatan awam, hospital, klinik, doktor, jururawat dan sebagainya untuk menyampaikan penjagaan kesihatan. Yang itulah pengajaran pertama, kepentingan, betapa pentingnya kesihatan untuk pembangunan negara. Nombor dua, kesihatan bukan sahaja di dalam tangan Kementerian Kesihatan Malaysia. Kalau kita tengokkan, Kementerian Kesihatan Malaysia memanglah melakukan pengorbanan yang sangat tinggi dan berkhidmat sangat mulia untuk negara. Tetapi kesihatan tidak hanya boleh bergantung pada Kementerian Kesihatan. Kita tengokkan rakan-rakan kita petugas barisan hadapan polis diraja Malaysia ataupun sistem Jabatan Kebajikan Masyarakat, juga jabatan yang pembangunan luar bandar. Kalau kita membasmi kemiskinan misalnya dia ataupun memelihara social determinants of health ya ataupun cara kehidupan ataupun tempat-tempat kehidupan untuk warga asing yang datang bekerja di negara Malaysia ni, maka kita mampu memelihara kesihatan Malaysia secara menyeluruh. Jadi kesihatan itu tidak boleh bertumpu pada Kementerian Kesihatan sahaja. Kita perlukan satu all of government response ataupun tindak balas daripada seluruh kerajaan untuk meninggikan tahap kesihatan. Iaitu pengajaran yang kedua. Pengajaran yang ketiga, penggabungan usaha di antara seluruh dunia ni sangat penting. Ini masalah pandemik ni bukan masalah negara melawan negara, tetapi manusia sejagat melawan virus. Dia spesies manusia melawan spesies virus. Jadi kita tengokkan vaksin ni yang dibangunkan oleh Pfizer merupakan satu kejayaan manusia yang kita boleh katakan kejayaan yang sangat memberangsangkan kerana dia merupakan kemuncak penggabungan dan juga kolaborasi di antara negara-negara dan juga public sector, private sector di seluruh dunia. Inilah tiga pengajaran dia, Rizal. Bercakap tentang koordinasi global dan kerjasama global, ada juga negara-negara yang menolak cadangan dan juga menolak peranan badan organisasi antarabangsa seperti WHO contohnya, seperti Amerika Syarikat. Adakah doktor melihat trend ini akan berleluasa bergerak ke hadapan melihat kepada bagaimana negara juga harus melihat kepada kepentingan domestik politik dan juga ahli politik ini mereka diundi oleh ahli domestik ataupun rakyat-rakyat mereka dalam negara dan bukannya antara berkenaan dengan kerjasama antarabangsa. Bagaimanakah doktor melihat trend untuk tidak mengiktiraf badan-badan organisasi dunia seperti WHO contohnya, kerjasama organisasi dunia lain contohnya bergerak ke hadapan? Kita tak boleh lari daripada kenyataan, Rizal, bahawa seluruh dunia ni, organisasi seluruh dunia ni dari segi negara, dan setiap negara tu ada tanggungjawab kepada rakyat yang merupakan pembayar cukai dan rakyat yang merupakan pengundi dan rakyat yang memberikan punca kuasa kepada kerajaan untuk memerintah negara tersebut. Yang tu hakikat dunia. Tetapi hakikat yang sama pentingnya tanpa kerjasama, tanpa kolaborasi di antara negara-negara di seluruh dunia ini susah untuk kita melawan virus ini. Dalam satu contoh yang kecil kita boleh tengokkan dari segi travel bubble. Pada satu masa yang akan datang, vaksin ke tak ada vaksin, negara Malaysia perlulah memberikan sedikit kelonggaran untuk sempadan negara. Misalnya sempadan di antara negara Malaysia dengan negara Singapura di mana lebih kurang 300,000 rakyat Malaysia bekerja di negara Singapura dan mungkin berulang-alik pada tiap-tiap hari. Yang ini memberikan kesan kepada kedua-dua negara bukan sahaja kepada negara Malaysia. Jadi dari segi tersebut, kesihatan sejagat merupakan satu kepentingan yang satu konsep yang sangat penting untuk kerjasama di antara seluruh dunia. Pada amatan saya, Presiden Joseph Biden yang akan menyandang tugas sebagai Presiden Amerika Syarikat mula pada 21 hari bulan Januari tahun 2021 ni merupakan satu langkah yang positif ke arah mengembalikan kerjasama di antara negara-negara seluruh dunia. Walaupun seluruh dunia mungkin tidak akan menerima leadership ataupun kepimpinan daripada negara Amerika Syarikat, tetapi negara Amerika Syarikat masih merupakan satu negara yang sangat penting untuk kerjasama di antara seluruh dunia dari beberapa segi. Nombor satu, kebolehan dan keupayaan saintifik mereka. Nombor dua, dana yang sangat besar dan sangat luas di negara Amerika, financial power.
Dan nombor tiga, technical expertise. Maksudnya di Center for Disease Control ataupun di university di Amerika ataupun di US State Department ataupun jabatan luar negara atau dalam negara di Amerika Syarikat mempunyai banyak kebolehan dan keupayaan yang mungkin diperlukan oleh seluruh dunia juga. Kita perlukan kepimpinan negara Amerika Syarikat dan Presiden Joe Biden yang akan menyandang tugas sebagai Presiden Amerika Syarikat ni pada amatan saya merupakan satu langkah yang sangat positif. Dan Doktor, memasuki tahun 2021, trend kesihatan bagaimana yang kita boleh jangka? Sebelum ini kita diberikan kesedaran tentang contohnya akses kesihatan awam di Malaysia sendiri dalam tangani COVID-19. Di Sabah ada nisbah lebih 800 pesakit kepada satu doktor, manakala di Kuala Lumpur lebih 400 pesakit kepada satu doktor. Adakah trend bergerak ke hadapan negara pemimpin akan lebih mementingkan kesihatan melihat kepada apa yang doktor katakan tadi, iaitu kesihatan dahulu baru pembangunan? Adakah ini trend yang doktor lihat akan berlaku bergerak ke hadapan? Saya doakan bahawa trend ini akan semakin berleluasa ya di dalam pemikiran kerajaan Malaysia. Kesihatan tu amatlah penting untuk pembangunan dan kalau kita jamin kesihatan negara termasuk semua penduduk di negara Malaysia, kita akan menjamin pembangunan negara serentak. Yang itu adalah pandangan yang sangat penting dan haruslah diterapkan ke dalam semua dasar-dasar kerajaan dan juga strategi-strategi kerajaan. Tapi kalau kita tengokkan dari segi strategi juga, rancangan Malaysia ke-12, plan untuk health reforms ataupun reformasi ataupun transformasi sistem kesihatan di negara Malaysia, semua ni merupakan langkah-langkah yang sangat penting untuk kita mengembalikan ataupun menguatkan, mengukuhkan sistem kesihatan termasuk di negara Malaysia, terutamanya sistem kesihatan awam di negara Malaysia. So memang menjadi harapan untuk para doktor dan sebagainya, dan kita tak boleh elakkan lagi sebab dah 1 tahun dah ada pandemik ini. Vaksin tu akan datang mungkin 1 tahun, 2 tahun dari sekarang untuk kita mencapai tahap 70% lebih kurang herd immunity ya. Dalam 1-2 tahun ni kita tak boleh bazir masa ni. Kalau kita melabur untuk mengukuhkan sistem kesihatan sekarang, kita akan mampu membendung penularan wabak COVID sekarang, tetapi juga untuk menyediakan warga Malaysia dan juga negara Malaysia untuk pandemik yang akan datang. Terutamanya sekali apa yang Rizal ceritakan tadi, merapatkan jurang di antara negeri Sabah katakan ataupun negeri-negeri yang terpencil dengan kawasan-kawasan bandar dan kawasan-kawasan di semenanjung Malaysia. Merapatkan jurang tersebut adalah sangat penting untuk kita memastikan penjagaan kesihatan itu menjadi adil dan saksama di seluruh negara dan juga seluruh negara Malaysia tak ada tempat-tempat yang ada kelemahan, kita boleh katakan, supaya bila pandemik yang buat masa sekarang dan juga pandemik yang akan datang tu, kelemahan itulah yang kita harus kukuhkan supaya seluruh negara Malaysia terjamin secara adil dan saksama dan juga boleh membantu pembangunan ekonomi dan sosial. Paling ringkas, Doktor, bagi saya kemajuan dalam bidang tahun 2020 tentang kesihatan awam adalah kerjasama perkongsian data dan kerjasama seperti COVAX contohnya yang sangat bagus dan menyatakan bahawa globalisasi itu masih lagi wujud dalam dunia ini. Kemajuan dalam bidang kesihatan awam yang bagaimana Doktor jangka untuk tahun 2021? Paling ringkas, Doktor. Dalam dua segi. Segi pertama ni, Malaysia merupakan satu negara yang berkebolehan tinggi dari segi kesihatan awam. Jadi Malaysia haruslah menunjukkan kepemimpinan ya untuk Asia Tenggara. Yang tu trend yang saya harapkan untuk negara Malaysia. Nombor dua, saya harapkan juga secara keseluruhan ni Asia Tenggara bolehlah menunjukkan kepemimpinan dari segi kesihatan sejagat ataupun global health untuk seluruh dunia juga. Kalau kita gabungkan Asia Tenggara, 650 juta penduduk, ekonomi bernilai lebih kurang 4 trilion dolar Amerika. Ini merupakan satu kawasan di seluruh dunia yang sangat penting, terutamanya kalau ada pertandingan ataupun persaingan di antara Amerika Syarikat dan negara China. Haruslah Asia Tenggara kita gabungkan tenaga-tenaga kita untuk sama-sama membendung wabak COVID sekarang dan juga wabak-wabak yang akan datang. Terima kasih Dr. Kos Weekend, pakar kesihatan awam membincangkan berkenaan dengan kesihatan awam 2020 dan juga unjuran tahun 2021 serta berita semasa berkenaan dengan COVID-19 dan vaksin COVID-19. Teruskan bersama kami di Awani Global dan Astro Awani. Saya Rizal Zulkafli. Salam hormat.